Ya, baik, seperti yang kita dijanjikan, kita bersama dalam segmen Cyber Security Brunei dan menarik hari ini tajuknya adalah mengenai dengan menggunakan chatbot dengan cara yang selamat di tempat kerja. Bersama dengan tetamu kita. Ya, kita hadirkan dua pegawai sumber, Yang Mulia Muhammad Hanif bin Jumaat, Pegawai Penyelidikan dan Perkembangan, serta Yang Mulia Awang Iman Izzat Farhan bin Haji Muhammad Nur Azman, juga Pegawai Penyelidikan dan Perkembangan Cyber Security Brunei. Assalamualaikum dan selamat datang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Baik, hari ini rasanya selalunya kita ini memperkatakan dalam segmen ini ancaman-ancaman yang terdapat dalam jenayah siber, tetapi hari ini saya rasa sedikit berlainan, sedikit orang antara usaha awareness ataupun kesedaran kita ni bagaimana sebenarnya kita ni boleh menggunakan chatbot dengan cara yang selamat di tempat kerja. Jadi sebagai mukadimah ni, mungkin kita tanyakan kepada Tuan Iman Izzat mengenai dengan penggunaan chatbot. Mungkin ada yang masih lagi tertanya-tanya apa yang dimaksudkan dengan chatbot kan ni. Jadi yang saya tahu bagi yang malar online shopping, mungkin ada mengetahui bertanya-tanya arah box ataupun chat di mana akan dilayan oleh chatbotnya. Jadi mungkin sebagai mukadimah pada Tuan Iman Izzat terangkan lebih lanjut mengenai dengan topik yang ingin disampaikan hari ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Puan Sarina dan Puan Hani dan para penonton sampai pagi pada hari ini. Terlebih dulu, kami bagi pihak Cyber Security Brunei ingin mengucapkan ribuan terima kasih ke atas jemputan wawancara rampai pagi pada hari ini dan memberikan peluang kepada CSB untuk mengkongsikan pelbagai isu semasa mengenai ancaman keselamatan cyber yang banyak berlaku pada masa ini. Okey. Topik kita pada hari ini adalah mengenai penggunaan chatbot dengan selamat, terutama sekali di alam pekerjaan. Seperti yang kita sedia maklum, dengan penggunaan AI yang popular, kebanyakan orang menjadi bergantung kepada penggunaan teknologi sedemikian. Salah satu teknologi yang digunakan pada masa ini ialah chatbot. Ia direka untuk memahami bahasa manusia dan memberikan penyelesaian kepada masalah kita. Walaupun ia memberi kemudahan, ia juga datang dengan risiko, dan hari ini kita akan mempelajari risiko-risiko penggunaan chatbot di tempat kerja. Baik, rasanya saya sudah mendapatkan sedikit gambaran mengenai dengan chatbot ini. Mungkin dalam hal ini Tuan Hanif dapat memberikan penjelasan secara rinci lagi pengertian chatbot atau silakan. Chatbot ini adalah sejenis model bahasa AI yang canggih lah. Ia direka untuk memahami dan menghasilkan bahasa semula jadi. So maksudnya di sini bahasa semula jadi interaksi percakapan antara manusia itu. So ia adalah alat yang sangat berkuasa kerana ia boleh meningkatkan produktiviti dan pekerjaan kita ni dalam menjalankan pelbagai tugas dalam pekerjaan secara automatik dan sangat pantas. So chatbot ini ia tadi boleh anggapkan seperti macam search engine seperti yang kita kenali Google, Bing ataupun Yahoo. Tapi kalau chatbot ini perbezaannya adalah bila tadi membagi jawab soalan, ia membagi tadi jawapan. Terus. So ia ada banyak jenis lah chatbotnya seperti Jasper Chat, Google Bot dan I think yang paling tadi kenali yang pernah tadi selalu dengar ChatGPT. Mungkin kita pernah dengar sekali tu. Ini adalah yang paling popular masa ni dan ia dibangunkan oleh OpenAI lah tu. And ChatGPT ni ia boleh digunakan dalam petugasan seharian kita ni, menjawab soalan, menghasilkan teks dan terutama sekali ia boleh juga tadi boleh menulis menyurat lah. So ini adalah pengertian chatbot itu lah.
Jadi ChatGPT ni sebenarnya adalah salah dalam satu golongan jenis chatbot. Jadi itulah seperti nyatakan sesuatu yang mudah tu kalau terlalu dimudahkan, orang boleh mendatangkan kemudaratan. Dan saya tidak orang menafikan bahawa antara aplikasi ataupun software ChatGPT itu memudahkan pengurusan tani dalam kerja, hatta dalam orang urusan seharian, mengajar anak-anak dan sebagai seorang pelajar pun diorang ada merujuk sesuatu. Cuma rasanya dalam setiap software ni sebelum kita ni orang agree untuk menggunakan aplikasi itu memang sudah begitu ya, Indah setiap maklumat itu ada accurate yang betul. Kita ni perlu pandai mensaring lagi dan dalam hal ani yang seronok ni kerana saya rasa sudah berleluasan orang menggunakan ChatGPT ni ataupun chatbot ini. Apa risiko sebenarnya menggunakan kemudahan chatbot ini? Okey. Seperti mana yang dipaparkan di skrin lah, antara risiko keselamatan menggunakan chatbot di tempat kerja itu ialah risiko keselamatan. Chatbot boleh menghasilkan maklumat sensitif atau sulit jika tidak dikawal dengan betul, dan juga ada kebimbangan privasi lah, iaitu data yang tidak sesuai atau sensitif boleh dengan tidak sengaja dikongsi dengan chatbot atau macam IC, nama ataupun tarikh lahir bis kita lah. Tu boleh jangan dikongsi lah di sana. Dan juga kebocoran data, pembocoran data milik atau data sulit boleh berlaku secara tidak disengajakan semasa interaksi. Apa yang saya mention tadi macam IC sama nama bis kita, atau boleh mendatangkan data leakage ataupun kebocoran data lah. Dan juga penyalahgunaan chatbot ini pekerja mungkin menggunakan chatbot untuk mengelakkan protokol keselamatan atau terlibat dalam tingkah laku tidak bermoral tu. Jadi ini adalah antara risiko-risiko apabila menggunakan chatbot ini. Dan salah satu adalah mengenai dengan kebocoran data yang berlaku. Jadi pernahkah ini berlaku? Alhamdulillah, kalau kita ni di Brunei kami belum pernah mendengar berita lah mengenai kebocoran data, tapi ia tidak bermakna ia tidak pernah berlaku di luar negara. Sebagai contohnya, ia pernah berlaku di South Korea, Samsung, di mana berlaku kebocoran data, di mana salah seorang jurutera mereka memasukkan kod sumber, source code dorang ke dalam ChatGPT untuk menyelesaikan bug ataupun glitch-nya orang. Ini ada juga pekerjanya, dorang merakam meeting mesyuarat, and then dorang transkripkan dan dorang gunakan ChatGPT itu untuk membuat nota mesyuarat. So ini boleh menjadi masalah ni. Dan ada juga pekerja lain yang menggunakan ChatGPT untuk mengoptimumkan ujian pengenalan chip. So ini data-data ni apabila dorang masukkan ke ChatGPT ni menjadi public lah tu. Artinya OpenAI dorang boleh gunakan data-data tu. So maksudnya di sini dorang punya intellectual property dorang bertambah. Hilang lah tu kira macam tu. Untuk orang yang orang mendapatkan kemudahan daripada ChatGPT tu. Betul lah. Upaya-upaya atau barangkali perkataan yang sesuai dalam hal ini. Itulah walaupun kita ni mengetahui teknologi ini sebagai alat bantu dalam kehidupan kita ni keseharian, tetapi umpamanya ia boleh saja berlaku apabila kita terlepas pandang, kan membuat suratku, kan mengarang surat dalam bahasa Inggerisku dah berapa fluent, jadi memohon bantuan daripada aplikasi ChatGPT. Terus tadi masukkan di sana nama alamat. Itu yang kita ni boleh terlepas pandang tu. Memang ditranslate pelang tu ke bahasa Inggeris, tetapi ia akan menjadi sumber maklumat baru untuk ChatGPT itu. Betul. Jadi satu risiko juga pastinya. Jadi di dalam hal ini, apa sebenarnya antara amalan terbaik dan langkah-langkah untuk kita ni sama-sama berjaga-jaga dalam menggunakan aplikasi dan juga kemudahan chatbot ini? Okey. Antara langkah berjaga-jaga untuk semasa menggunakan chatbot ini ialah kita hendaklah sahkan maklumat yang diberikan oleh chatbot berkenaan dulu lah. Macam kita ni mesti cross reference dulu lah apa yang kena bagi oleh chatbot itu. Kita ni Google dulu, sahkan sendiri maklumat yang diberikan itu dan ikut pendirian tanilah untuk mengambil ataupun tindak maklumat tersebut itu.
Dan juga kita hendaklah hindari berkongsi maklumat sensitif. Jangan berkongsi data syarikat yang sensitif semasa berinteraksi. Seperti mana yang diterangkan oleh rakan sekerja saya tadi. Macam minit mesyuarat itu, kalau boleh janganlah dimasukkan ke dalam chatbot itu. Walaupun yang menyenangkan kita ni itu. Mentranskripsi ya. Dan juga kita hendaklah guna pengesahan yang kuat tu. Pastikan akses yang selamat dengan kata laluan yang kuat dan kaedah pengesahan. Ini untuk akaun email bus kita ataupun sosial media apalah. Dan juga patuhi peraturan data privasi semasa berinteraksi dengan ChatGPT. Itu kira itulah macam sebelum menggunakan ChatGPT itu kita ni mesti agree dengan perlu baca betul-betul. Ya, peraturannya sama privacy concern-nya lah. Dan juga gunalah perisian antivirus untuk peranti kerja kita lah. Dan kita ni mestilah kemaskini antivirus satu. Maksudnya di-update lah tu. Dan juga kita hendaklah kekal terkini mengenai ancaman menggunakan AI ni. Jadi tadi ChatGPT, Google Bard, Jasper Chat adalah antara contoh-contoh ataupun aplikasi chatbot ini. Adakah Siri dan juga Cortana dan apa lagi tu yang adik-beradik ataupun Alexa itu adakah itu chatbot juga? Kategori chatbot. Ya, boleh dianggap adik-beradik chatbot lah tu. Tapi mereka ni lebih awal diinovasikan. Lebih awal lagi diinovasikan. Kerana ia ada di telefon bimbit. Kerana kita ni bercakap bersama dengan Siri dan mereka pun reply dan membalas balik. Jadi mungkin ini juga antara kategori chatbot. Boleh dikategorikan samalah. Baik, kita ni masih ada masa. Kita ni berbincang santai. Kenapa topik mengenai dengan chatbot ni kita ni nyorang bukakan, kita ni bentangkan tu hari ni. Mungkinkah sepengamatan tuan yang memang bekerja dalam bidang cyber security ni melihat penggunaan chatbot ni sudah semakin berleluasa di kalangan masyarakat kita ni ataupun macam mana? Memang betul. Yang salah satu yang kami sedari adalah penggunaan AI ini memang semakin meningkat dan even ke bawah dulu ada bercakap mengenai penggunaan AI ini kan. Kami dari CSB memang kami mau meningkatkan awareness kepada orang ramai supaya dorang mengetahui apa bahaya-bahaya risiko-risiko yang boleh terjadi kalau dorang memakai chatbot inilah. Soalnya memang kalau dorang dibiarkan begitu saja mungkin ia boleh risiko data-data leakage atau yang ditakuti individu yang orang istilah terkulipet mengongsikan informasi-informasi melalui beberapa aplikasi chatbot tadi, sesuatu yang sulit yang berkaitan dengan hal ehwal keselamatan negara dan seumpamanya. Kerana benteng umpamanya firewall, teknologi maklumat di negara kita ni ada agensi yang menangani. Ia boleh saja terjejas apabila kesilapan seorang. Dan kesilapan seorang yang kita dimasukkan itu bukan di kalangan mereka yang bakar, tapi kita selaku pengguna biasa. Jadi betul lah, saya rasakan ini antara isu yang cukup besar untuk kita ni bermula melangkah ke depan, memberikan kesedaran kepada masyarakat, terutamanya generasi muda. Tahu tak anak-anak ni orang ada lagi barunya. Ini senang ni tadi menggoogle umpamanya, contohnya tanya sejanya arah aplikasi ni sekian apa sebenarnya dimaksudkan dengan umpamanya sate. Mungkin ada projek sekolah, apa sebenarnya sate. Jadi terus diberikan apa sate, latar belakangnya. Jadi kanak-kanak ni mudah. Macam itulah. Ada pro dan cons-nya. Tepat sekali. Dan itulah sebenarnya pentingnya Ketani memang mengambil baik akan kemudahan-kemudahan yang telah pun diciptakan. Namun adalah responsibility Ketani, tanggungjawab Ketani untuk menggunakannya dengan cara yang lebih baik dan juga meningkatkan kesedaran Ketani apa antara ancaman dan juga risikonya. Dan itulah antaranya Ketani ingin mengelakkan daripada terjadinya leakage of data-data, kebocoran data-data yang Ketani tidak mahu diketahui oleh orang lain. Jadi sebenarnya walaupun Ketani menggunakan AI itu,
dengan cara yang baik juga untuk Ketani, memudahkan Ketani, tapi ada beberapa perkara-perkara yang harus Ketani teliti terlebih dahulu. Baik. Adakah hanya chatbot sahaja yang mudahnya orang menjadi ancaman kepada berlakunya jenayah cyber, kebocoran data? Bagaimana pula dengan gambar-gambar? Ya, sama juga macam chatbot ini ada setengahnya yang bukan saja untuk teks, tapi juga untuk gambar. So memang chatbot ini memang mesti kami beritahu bukan saja untuk teks, tapi image, audio, video boleh juga kan. Kadangnya ada yang tani masukkan gambar, tani dan tukarnya muanya apa macam itu kan. So ini memang kami mesti untuk raise awareness, untuk be careful pasal bila tani menguploadkan data kita ni ke dalam chatbot yang macam itu, orang boleh ambil data tani itu, gambar tani itu kan, and then orang boleh manipulate and tani dia tahu apa orang buat dengan data-data yang orang ambil itu. Ya, mungkin data-data seperti gambar dan juga data-data privasi seperti details akaun perbankan Ketani. Apatah lagi tadi juga mengenai dengan keselamatan di tempat kerja ini adalah data-data sensitif yang berkaitan dengan organisasi. Itulah antaranya yang Ketani tidak mahu dibocorkan menerusi kemudahan AI ini. AI dan teknologi sebenarnya. Saya percaya dari bahagian cyber security sendiri mempunyai aktiviti dalam usaha untuk meningkatkan awareness ataupun kesedaran. Memang ada jerayawara-jerayawara dilakukan selain daripada usaha publicity dan juga temu bual wawancara dan berbagi bagaimana. Memang kami ada membuat awareness talk apa. Kami ada bagian marketing, ada membuat talk dengan contohnya pelajar-pelajar kerana mereka ni adalah suatu hari nanti akan jadi benteng-benteng negara kita ni untuk supaya diorang boleh be careful dengan apa yang diorang kongsikan, apa yang diorang interaksikan dengan chatbot inilah, supaya diorang boleh more careful, berhati-hati apabila menggunakan chatbot itu. Tingkat kefahaman anak-anak ini macam mana? Faham diorang apa yang dikongsikan atau? Alhamdulillah, diorang faham je lah apa yang itu kami sharekan dengan diorang itu. Diorang tahu apa, awal-awal diorang maybe tidak tahulah, diorang upload saja, diorang buat upload gambar apakah. Dan after kami berinteraksi bagi awareness talk itu, diorang boleh tahu apa risiko-risikonya dan apa yang diorang boleh buat untuk protect diorang dari ancaman-ancaman risiko-risiko AI ini lah, jenayah cyber tu. Jadi satu pengetahuan bukan saja untuk anak-anak Ketani, tapi juga pastinya bagi organisasi perkhidmatan awam yang sekarang juga menggunakan kaedah chatbot ini. Untuk terakhirnya, Tuan Iman Izzat, bagaimana orang ramai dapat menghubungi habis kita untuk sebarang bantuan? Berikut dikongsikan cara untuk melaporkan jika sekiranya terjadi insiden keselamatan cyber, iaitu kita boleh menghubungi kami melalui email kepada reporting@bruset.org.bn ataupun talian hotline 245 8001 yang beroperasi selama 24 jam, dan juga bagi pengguna WhatsApp lah, kita boleh men-text 717 0766, dan juga untuk maklumat lebih lanjut, orang ramai boleh melayari laman web rasmi Cybersecurity Brunei di www.csb.gov.bn, dan juga maklumat lebih lanjut mengenai pembulian cyber boleh didapati di laman sesawang Secure Verify Connect di www.secureverifyconnect.info, di mana laman web tersebut adalah inisiatif dari pihak Bruset yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran keselamatan internet dan keselamatan maklumat di kalangan masyarakat Brunei terutamanya. Alhamdulillah ya. Baik, apapun terima kasih kita ucapkan ya, ruang masa yang diberikan untuk sama-sama kita ni meningkatkan kesedaran, memberikan kefahaman berkenaan dengan secara khususnya chatbot ya. Tapi ini kita ni lebih menumpukan juga kepada organisasi ataupun di tempat kerajaan. Apapun terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Awang Muhammad Hanif bin Jumaat dan juga Yang Mulia Awang Iman Izzat Farhan,
bin Muhammad Nur Azman, kedua-duanya pegawai penyelidik dan perkembangan cyber security Brunei. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.